Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, tengok apa tu kat rumah? Quarantine kan, jangan keluar. Okay, hari ini saya nak kongsikan satu buku yang saya baca. Tapi saya takkan terangkan semualah. Saya cuma akan kongsikan satu bab daripada buku tersebut yang bertajuk Runtuhnya Dakwah di Tangan Para Da'i. Baik, jadi poin pertama yang di dalam buku ini yang dikatakan adalah bahawa antara fenomena yang memporak-porandakan negeri-negeri Islam ni adalah pertama, mereka mementingkan slogan lebih daripada kandungan, iaitu mementingkan slogan lah, panji-panji dan sebagainya. Okey, apakah elaboration untuk poin ini adalah bahawa sesungguhnya para orang yang membuat kerja dakwah ataupun para pendakwah yang memegang tonyak-tonyak agama Islam ni, mereka lebih kepada slogan. Iaitu mereka hanya mengatakan apa yang perlu dibuat dan sebagainya, ataupun mungkin mereka tidak mengamalkan apa yang mereka lakukan. Ataupun lebih mudah difahami, mereka hanya melaungkan kata-kata tanpa sebarang action, sebarang apa orang kata perilaku yang dilakukan. Jadi ini menyebabkan berlakunya porak-poranda di negeri-negeri Islam kerana apabila tiada pengamalan, tiada perealisasian slogan-slogan tersebut, maka dia tidak akan memberikan apa-apa kesan terhadap masyarakat maupun negeri-negeri Islam tu. Kerana mereka hanya mementingkan slogan yang takkan mampu merealisasikan idealism ke dalam aktiviti harian mereka. Kerana sekali lagi kita kena ingat bahawa memperbanyakkan bendera, memperbanyakkan slogan, dia tidak akan bawa apa-apa pun. Dia tidak akan dia bukan satu cara untuk kita tegakkan syiar-syiar Islam tu sendiri. Kerana dia tidak akan membawa apa-apa kesan. Dia hanyalah sekadar sebagai kata-kata. Baik, seterusnya adalah sesuatu lagi fenomena yang juga membawa impak yang agak besar kepada keporak-porandaan ni adalah bahawa kepentingan para kerja pendakwah ini adalah penggerak kerja dakwah itu terhadap kuantiti melebihi daripada kualiti. Dan agama Islam itu sendiri mementingkan kualiti lebih daripada kuantiti. Kita dapat lihat sendiri di dalam sirah Nabi SAW, di dalam perang Badar, di mana kita dapat melihat kualiti yang dibawa oleh kuantiti yang kecil oleh personal umat muslimin yang begitu kental, mampu mengalahkan kuantiti yang tiga kali ganda lebih besar. Dan di dalam perang Hunain juga kita dapat lihat bagaimana kuantiti yang besar dikalahkan oleh kerana wujudnya sifat riak dan takbur yang berada di dalam besaran di hati mereka. Jadi bila jadi macam tu, ini sudah bertentangan dengan prinsip yang dibawa oleh agama Islam itu sendiri. Kerana di dalam Islam kita lebih mementingkan substansi ataupun kandungannya lebih daripada slogan. Dan malahan Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila surikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum." Yakni sesungguhnya Allah SWT tidak melihat kepada fizikal kamu dan harta kamu, tetapi Allah melihat kepada amal dan juga hati kamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi sudah jelas bahawa Nabi sendiri mengatakan bahawa sesungguhnya Allah tidak melihat slogan-slogan yang mereka bawa ini. Allah tidak melihat luaran, tapi Allah melihat dalaman. Jadi orang kata di dalam gerakan kerja ini Allah melihat substansi itu, bukannya semata-mata slogan ataupun laungan-laungan yang dibawa oleh mereka ini. Dan sepatutnya kita perlu fokus untuk substance, untuk fokus kepada kandungan-kandungan tu lebih daripada ucapan sendiri. Kerana hanya dengan melalui penerapan kandungan-kandungan ini barulah kita dapat menyampaikan mesej yang ingin dibawa. Dan selain itu juga, kuantiti itu sendiri, bila bertambahnya kuantiti sendiri, ia juga akan menjadi satu beban kepada harakat Islamiah itu sendiri. Kerana keterikatannya kuantiti tersebut terhadap dunia. Dan Allah jelaskan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14, dan kita tengok sekejap. Jadi dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternakan dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi daripada ayat tersebut kita boleh faham macam mana kuantiti yang dibawa
Tetapi kalau tiada kualiti, maka dia akan mudah terikat dengan duniawi yang bagaimana yang Allah sebutkan tadi. Jadi andai kuantiti tersebut tidak mempunyai kecekalan hati, kecekalan iman, maka sesungguhnya ia tidak ada guna dan tidak berfungsi kepada masyarakat maupun agama Islam. Seterusnya adalah military operation ataupun operasi militeri. Okey, kenapa dia jadi fenomena? Dia jadi fenomena yang memperandakan sebab apabila military operation ni ataupun kita dengar adalah ketenteraan lah. Maksudnya kekuasaan ketenteraan. Jadi apabila dia disalahgunakan, maka dia akan bawa kesan yang sangat-sangat, orang kata, devastating. Okey, sebab apa? Sebab sifat dia sendiri, dia merupakan sesuatu yang berkuasa besar lah. Andai ia jatuh kepada tangan yang salah, maka ia akan membawa kerosakan yang amat teruk yang boleh merosakkan negeri-negeri Islam. Tetapi andai dia disalurkan dengan jalan yang baik, maka sesungguhnya dia akan menaikkan sendiri agama Islam. Namun apa yang kita risaukan apabila military operation ni dia jatuh dekat tangan yang salah, maka akan berlaku banyak macam-macam perkara yang tidak elok. Contohnya berapa ramai orang yang kena keluar akibatkan kuasa ketenteraan ini, berapa ramai yang terpaksa keluar, berapa ramai perempuan yang dibeli dengan kuasa ini, berapa ramai hancurnya umat Islam dengan kuasa tersebut. Jadi oleh itu, andai berlakunya kesalahgunaan kuasa ini, maka dia amat akan menghancurkan negeri-negeri Islam. Kita dapat lihat juga dalam kata-kata oleh Imam Hasan Al-Banna. Beliau katakan bahawa sebuah jemaah tidak layak disebut kuat hingga dia terpenuhi seluruh unsur ini, iaitu seandainya ia mempergunakan senjata sementara ikatan ukhuwahnya rapuh, tatanannya longgar, akidahnya lemah dan imannya buku, maka akan berakhir dengan kebinasaan dan kehancuran. Ini adalah merupakan contoh. Kita nak tunjuk kat sini bahawa senjata ataupun kuasa senjata itu dia bukanlah satu option untuk kita menegakkan agama Islam, tetapi andai ia bukanlah satu yang utama. Maksudnya ia boleh digunakan tetapi bukanlah sesuatu yang utama. Kerana andai tidak ada sesuatu yang mendahulunya, iaitu iman dan akidah, maka sesungguhnya ia akan dikuasai dan digunakan dengan sewenang-wenang. Dan seterusnya kita dapat lihat kat sini ialah terlalu terbuka. Okey, maksud terlalu terbuka kat sini yang kita boleh faham adalah apabila seseorang tu bila di dalam gerakan satu kerja, dia bersikap yang terlalu open minded. Bukanlah open minded, tetapi maksudnya dalam keadaan dia membuka ruang untuk orang mencari kesalahan dia. Padahal sepatutnya dia perlu berwaspada di dalam gerak kerjanya bagi menuntut segala keaiban dan juga sebarang ruang untuk orang mensalahertikan gerakan kerjanya ataupun gerakan kerja pada dakwah ni. Kita boleh lihat juga di dalam Al-Quran bahawa pensyariatan mengenai hal berwaspada ini di dalam surah Yusuf ayat ke-67 yang dia punya terjemahan dia. Dan Yakub berkata, "Hai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang dan masuk dari pintu gerbang yang berlainan. Namun demikian aku tidak dapat melepaskan kamu barang sedikit pun dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala." Di ayat tersebut merupakan satu isyarat bahawa betapa perlunya sikap waspada dan juga kehati-hatian. Dan juga Allah SWT sambung, Allah SWT berfirman lagi dalam surah An-Nisa ayat 71 yang secara jelas Allah kata, "Hai orang-orang yang beriman, ambillah kewaspadaan, lantas majulah berkelompok-kelompok atau bersama-sama." Sudah terang dan jelas itu Allah kata berwaspadalah. Jadi andai seseorang itu ataupun andai seseorang pendakwah itu dia terlalu terbuka dan tidak mengambil precaution ataupun berwaspada, maka dia akan menyebabkan keruntuhan gerak kerja dakwah, yang ini menyebabkan kehancuran negeri-negeri Islam. Sebab ia merupakan satu chain reaction. Tak kala seorang, dia akan berjangkit semula kepada orang-orang lain. Seterusnya adalah jalan pintas. Jalan pintas ni shortcut lah. Jadi kenapa fenomena ni dia boleh menyebabkan porak-peranda adalah sebab daripada perkataan tu sendiri kita boleh faham bahawa mereka ni mengambil jalan yang mudah. Mengambil jalan yang mudah, maksudnya kat sini yang kita boleh faham di bawah konteks penulis ini bahawa mereka merasakan bahawa bila mereka melakukan kerja dakwah itu, bila melakukan gerak kerja, mereka mengharapkan sesuatu result ataupun satu keputusan di dalam jangka masa yang pendek. Jadi apabila mereka beranggapan begitu, maka sesungguhnya dia akan membawakan kerosakan. Kerana sesungguhnya macam kita dapat lihat sendiri pelbagai jenis
um, target yang kita canangkan oleh musuh-musuh Islam macam Zionism, komunisme, liberalisme dan sebagainya. Mereka mengambil masa yang sangat lama, perincian yang sangat lama untuk melaksanakan gerak kerja mereka. Kerana apa? Masa lama yang diambil bukanlah maksud mereka membuang masa, tetapi mereka melakukan perincian yang sangat bagus. Mereka dapat mengetahui setiap satu detail yang mereka mungkin akan terlepas andai mereka tergesa-gesa. Jadi oleh itu patutnya para pendakwah tidak perlu merasakan bahawa gerak kerja mereka akan habis dalam masa yang singkat, tetapi perlu berfikiran dalam jangka masa yang panjang untuk mendapatkan satu kesan yang bukanlah temporary tetapi permanen. Malahan Imam Hasan Al-Banna juga telah berkata di dalam risalah Muktamar Khamis, dia berkata, wahai ikhwan, terutama mereka yang bersemangat dan tergesa-gesa di antara kalian, dengarkan kata-kataku bahawa jalan kalian ini langkahnya telah digoreskan, batas-batasnya telah diletakkan. Saya tidak melanggar batas-batas ini yang telah saya yakini bahawa ia adalah jalan yang paling selamat untuk sampai ke tujuan. Kata-kata Imam Hasan Al-Banna di dalam bukunya Muktamar Khamis bahawa tentu saja jalan ini begitu panjang, namun memang tidak ada jalan selainnya. Sesungguhnya kepahlawanan itu hanya dapat terlihat melalui kesabaran, ketahanan, kesungguhan dan kerja yang tidak mengenal lelah. Barang siapa di antara kalian yang tergesa-gesa ingin menikmati buah sebelum masak atau memetik bunga sebelum mekar, maka saya tidak bersamanya sejenak pun. Eloklah anda dia mencari medan yang lain. Nak kata kat sini bahawa Imam Hasan Al-Banna sendiri mengatakan bahawa gerak kerja dakwah ini dia bukanlah di satu jangka masa yang sekejap, tetapi yang lama. Dan andai mereka yang berada di jalan ini merasakan bahawa mereka tidak mendapat satu kesan ataupun mereka tidak mendapat kesan yang ingin dipinta dalam jangka masa yang mereka mahu, maka sesungguhnya eloklah anda mereka sendiri menarik diri daripada jalan tersebut. Seterusnya ialah kelemahan dari segi pendidikan ataupun tarbiyah. Ini merupakan satu perkara yang amat penting kerana kesan yang kita dapat lihat adalah dalam jangka masa yang lama. Bila berlakunya kelemahan dalam pendidikan, ia akan datang daripada pelbagai pihak, antara yang mungkin datang daripada pihak sang pendidik, ini murabbi, ataupun mad'un sendiri. Jadi apabila berlakunya kelemahan pendidikan, ia membuka ruang kepada para orang kafir ataupun pembenci Islam untuk mencari jalan bagaimana untuk mereka menginsertkan fitnah ataupun meletakkan fitnah di dalam gerak kerja dakwah itu mereka sendiri. Dan selain itu juga, dia juga membuka ruang kepada untuk lahirnya sifat-sifat penyakit hati yang berbahaya, yang dapat menggoncangkan dan memecah belahkan kehidupan sebagai seorang pendakwah itu sendiri. Dan antara kesan-kesan yang kita dapat lihat apabila tidak adanya tarbiyah ataupun kelemahan dari segi tarbiyah itu sendiri adalah antaranya sikap yang fanatik dengan pendapat diri sendiri, sikap egois, sikap suka mengintai aib orang, memberi kritikan yang tidak membina langsung, dan juga ada beberapa lagi sifat-sifat penyakit hati yang ini membawa kepada kehancuran umat-umat Islam di sesebuah negara dan negeri tersebut. Kelemahan dari segi tarbiyah ataupun pendidikan itu sendiri juga akan menyebabkan kehancuran dari segi kualiti penyampaian mereka. Kerana sesungguhnya apabila mereka tidak ada tarbiyah, mereka lemah dalam tarbiyah, maka ia akan mengefekkan dari segi penyampaian, dari segi apa yang disampaikan, substansi apa yang mereka sampaikan. Ia akan memberi kesan kepada itu juga. Dan ini mengancam kerja-kerja jalan kerja dakwah itu sendiri. Dan yang terakhir adalah bila lahirnya pengamalan sikap ghibah, namimah. Apakah maksud dia? Maksud dia kat sini adalah bila lahirnya penyakit-penyakit ataupun sikap-sikap yang mewarnai gerakan Islam, dengan kata-kata pengeluaran aib, yang memfitnah, mengaibkan seseorang, membawa hasad dengki dan sebagainya. Dan Allah SWT juga telah menegaskan di dalam surah Al-Ahzab dan juga surah Al-Ahzab ayat ke-60 dan 62, dan juga ada beberapa hadis, antaranya di mana diriwayatkan oleh Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah bila ditanya apakah yang paling dikhawatirkan ke atas dirinya, Rasulullah menunjukkan mulutnya sendiri dan berkata ini. Ini menunjukkan bahawa sesungguhnya kata-kata ataupun mulut itu sendiri membawa kehancuran yang sangat besar ke dalam gerak kerja dakwah. Golongan-golongan yang tidak menjaga mulut mereka ataupun golongan yang mengamalkan ghibah, namimah ini, sesungguhnya mereka merupakan
salah satu orang kata toksik di dalam sesuatu badan, kerana mereka berada di dalam gerakan dakwah ataupun jalan itu, tetapi mereka sendiri menjadi yang menghancurkan badan tersebut. Dimulakan dengan mencela pemimpin dan sebagainya. Mereka mulakan dengan mengburuk-burukkan, mengaibkan. Mereka tidak berasa malu untuk membuka aib-aib saudara-saudara mereka. Allah SWT rakamkan di dalam Al-Quran berkenaan bagaimana mereka ni lupa tentang peringatan Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 70 hingga 71. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan ampuni bagimu dosa-dosamu. Barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Dan juga mereka lupa terhadap peringatan Rasulullah SAW. Wa inna ahadakum laita kalum bil kalimati min sahatillah ma yazunnu an tablugha ma balagta fa yaktubullah alaihi bihasahata ila yaumi yalqah. Ya, ini mafhumnya sesungguhnya salah satu di antara kalian berbicara dengan kata-kata yang membawa murka kepada Allah tanpa dipertimbangkan akibatnya, maka Allah menetapkan dengan ucapannya itu murkanya hingga hari kiamat. Jadi kat sini dapat ditekankan bahawa sesungguhnya pengamalan sifat ghaibah dan namimah membuka aib dan juga menghancurkan sendiri gerak kerja dakwah melalui mulut dan juga lisan. Ini merupakan salah satu antara main reason berlakunya fenomena keporak-porandaan di negeri-negeri Islam. Jadi itulah sedikit sebanyak apa yang saya dapat kongsikan daripada buku ini. Kita dapat lihat bagaimana buku ini memberikan salah satu penerangan yang jelas tentang bagaimana fenomena-fenomena keporak-porandaan negeri Islam ini kita dapat lihat juga ada di waktu zaman sekarang dan juga di zaman dahulu. Jadi apa yang perlu kita lakukan di zaman sekarang ni adalah meneliti setiap satu daripada faktor-faktor ini dan mencari jalan penyelesaiannya. Sebagai contoh, andai seperti yang buku ini katakan, pengamalan sifat ghaibah dan namimah, maka seseorang itu perlu mendidik hati mereka untuk tidak melakukan perkara-perkara tersebut melalui tarbiyah. Di sini tarbiyah masuk memainkan peranan yang besar, kerana di dalam tarbiyah kita telah diajar untuk menghormati setiap satu daripada ikhwah kita, untuk mencapai satu perasaan ukhuwah di kalangan kumpulan kita. Jadi insya-Allah itu yang saya akan dapat kongsikan pada hari ini. Moga kita berjumpa lagi di dalam masa yang akan datang. Stay safe, stay home. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.